Kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Okey, ada yang cakap, untungnya engkau rumah aku dekat dengan hospital sebab seberang jalan je hospital tu. Tapi malangnya hospital tu adalah hospital orang-orang tua. Hospital orang tua maksudnya macam rumah orang-orang tua lah tapi dekat hospital. Okey, mari kita bercerita pasal rumah orang-orang tua di sini. Berbeza dengan Malaysia, rumah orang-orang tua kalau kita bayangkan adalah macam merempat, satu dom macam dom orang tua. Oh, kat sini tak macam tu. Contoh ya, dah aku bagi contoh. Sepupu pada mak mentuaku ni, dia umur dia dah berapa dia bekerja lah dulu, jadi dia ada duit pencen dia. Kalau kerja kat sini akan ada duit pencen ya. Jadi sampailah umur berapa, kalau kerja sini mengikut condition dia, maknanya berpuluh tahun lah kerja kan. Jadinya, bila dia dah tak boleh nak menguruskan diri dia sendiri, jadi dia pun masuklah ke rumah orang-orang tua di mana dia macam hotel, macam hotel kot. Dia bukan macam yang kita bayangkan kat Malaysia, rumah orang tua-tua ni. Sebab apa? Bayangkan dia ada bilik dia sendiri, tempat masak I'm not sure. Bilik dia sendiri, ada meja dia, kerusi dia, ada bilik air dia sendiri. Lepas tu ada nurse datang cek bagi ubat, cek dia semua okey ke tak. Ada orang bagi makanan, dia tak perlu buat apa-apa, tak perlu masak. So dapur tak ada. So makanan sentiasa ada. Dan ada sentiasa doktor cek. Itu adalah rumah orang-orang tua di sini. Akan tetapi berapa dibayar tuan-tuan dan puan-puan? Dibayar €3,500 sebulan. Itu yang high class punya. Kalau yang biasa-biasa punya pun kena bayar dalam, aku rasa lah, maybe dalam antara €1,000 dengan €2,000. Okay, so jadi itu adalah beza rumah orang-orang tua di sini dengan orang-orang tua di Malaysia, di negara kita. Jadi sebab tu bila aku pernah cerita dengan mak mentua aku pasal rumah orang tua, aku kata aku dah tua nanti tak nak duduk rumah orang tua. Sebab dia cakap dengan aku, dia akan duduk rumah orang tua bila dia tak larat sebab dia tak nak menyusahkan anak dia. Anak dia pun ada keluarga dia sendiri. Dia cakap pasal anak dia ni lah kan. Ada anak dia sendiri. Tapi betul juga cara pemikiran macam tu. Bila dia duduk di rumah orang tua tu, of course dah bayar kan. Tapi dia ada duit pencen. Dia akan bayar menggunakan duit pencen dia. Dan lebih terjaga. Ada orang jaga. Kalau terberak, terkencing ke apa, ada orang salinkan. Tak adalah dia rasa menyusahkan anak menantu dia ke. Dan dia punya rasa self-esteem dia pun tak adalah turun macam tu je. So dia pun masih rasa ada harga diri. Macam tu pemikiran orang kat sini. Jadi diorang lebih selesa. Orang-orang tua kat sini kebanyakannya lebih selesa tinggal di rumah orang-orang tua di mana they have their own privacy. Ada sentiasa orang check, nurse, doktor ada. Jadi berlainan lah. Jadi itu adalah perbezaan antara di sini dengan di negara kita, yang itulah kebanyakannya orang tua biasanya kita jaga, anak-anak jaga sebab yelah mak ayah tak ada pencen macam orang-orang kat sini kot. Jadi akan tetapi orang yang tak ada pencen kat sini aku tak tahulah pula macam mana I'm not sure ke ada ke tidak yang government punya yang tak perlu bayar just macam tu. Tapi mungkin keadaan dia tak sebagus yang macam dah aku explain tadi. Kemungkinan lah sebab tak semua orang ada duit kan. Tak semua orang ada pencen. Dan tak semua orang anak nak jaga mak ayah dia kan. So I guess mesti ada juga yang hospital public ataupun association untuk orang-orang tua ni. And then so in that case, I think dia akan duduk dalam dorm macam tu. Wallahualam, aku tak tahu. Sebab itu bukan di luar pemantauanku. Jadi aku tak tahu yang keadaan macam tu. Kena find out lebih lagi. Tapi basically itulah yang rumah orang-orang tua di sini. So hospital depan tu adalah hospital orang-orang tua yang dijaga macam rumah orang-orang tua lah. Dia bukan hospital yang macam kita boleh pergi. No, dia juga bukan untuk semua orang. So bila orang kata senang ke hospital depan rumah kau, tak, itu bukan hospital untuk kita orang. Itu untuk orang-orang tua. Kita orang nak pergi hospital, pergi tempat lain yang about 15-20 minutes drive tu. Ni dah aku nak jawab dah dalam community yang pasal ada gambar lakiku tu, Yuki Taro. Dah aku cuba nak memahamkan dia tulis. Adakah anak-anak akak tu anak kandung dengan pakcik? Anak-anak akak tu
Okey. Ya, anak kami bersama 4 orang. Suamiku sebelum ni ada anak 3 orang daripada dua hubungan di sebelum ni. Tapi dengan kami berdua, kami ada anak 4 orang. Daku tak pernah kahwin sebelum kahwin dengan dia. Dia adalah suamiku yang pertama dan anak-anakku yang pertama dengan dia 4 orang. So itu adalah anak-anak kandung ku lah dengan lakiku. Susah tak nak menerapkan budaya Melayu dan Islam kepada anak-anak bila tinggal di negara orang putih. Mencabar juga, tapi sebagai emak dan kita nak didik anak kita, kita kenalah garang dan konsisten, jangan give up dan jangan cepat mengalah bila anak-anak menunjukkan ada macam tak nak ikut ke. Sebab anak-anak dia tengok mak dia tahu. Kalau mak dia firm, so diorang pun akan mengikut macam tu. Kalau anak-anak dia bila tengok mak dia, aku boleh makan mak aku ni, so itulah jadinya. Jadi susah nak menerapkan tu, bukan susah, ada mencabar jugalah, terutamanya mereka mempunyai abang-abang yang berlainan agama, ada konflik kat situ, so ianya amat mencabar. Tapi insya-Allah dengan daku yang sentiasa ada di belakang mereka, sentiasa pantau dan mengingatkan dan tazkirah kepada mereka setiap hari tentang Allah dan mati, dan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam. So insya-Allah lah okey, insya-Allah, dan didoakan anak-anakku semua okey insya-Allah. Tapi kena sentiasa pantau. So susah, challenging. I would say it's a challenging. Nak lagi bila ada anak-anak tiri lah yang berlainan ideologi, itu yang mencabar. Asni Nazin ni, Encik Nicholas dah try makan sambal belacan ke? No. Sambal belacan dia tak pernah makan. Lakiku ni dia tak boleh makan pedas. Bukan sebab dia mengado-ngado. Mengado pun yoga. Umur dah tua pun yoga. Orang tua-tua ni susah nak dibentuk. Dah tua-tua ni majal. So sama orang dengan orang tua kat rumah ni. So dia tak makan pedas. Sebab pernah one day bagi dia makan pedas, sekali je dia makan pedas, lepas tu dia teruk buasi terus. Since that day, I know that dia ni anak manja dan tidak boleh dipaksa untuk makan pedas. So itu adalah suamiku. So jawapan kepada soalan anda, Asni Nazin sahabatku, no, dia tak pernah makan sambal belacan. Akan tetapi petai dia pernah makan. Aku pernah kenakan dia kat Malaysia. Dalam makanan dia aku letak petai. Macam ala-ala salad lah, dah potong-potong. Buat salad kan, kita duduk homestay, jadi ada kalanya masak kat rumah, so beli salad tu, lepas tu ada petai, dah aku beli petai kan, dah aku potong-potong lah. Petai tu kan besar macam ni kan, petai tu besar macam ni, potong lah kecil-kecil. Diorang makan sedap dia, tak ada apa. Aku ketawa lah, diorang makan petai. Semua makan petai. Okey, sama juga sebelum lakiku jawab buat video ni, bila ada masa buat video, dah aku jawabkanlah dulu, nanti dengar daripada mulut dia sendiri. Nurul Ummi Bati kata lelaki orang putih selalu kahwin sekali. No. That is very wrong. Orang putih ni lagi senang, dengan senang dia bertukar-tukar pasangan, especially bila mereka tak kahwin. Jadi tak betul tu kata lelaki orang putih selalu kahwin sekali saja. No. Yang kita tak biasa ialah diorang langsung tak kahwin tapi bertukar-tukar pasangan. Tak suka dah ni, dah fed up ni, okey tukar-tukar. So no, itu tak betul. Diorang mungkin betul lah kalau you cakap kahwin sekali lah, tapi dia bertukar-tukar pasangan banyak kali. Sebab kahwin yang dia nak bagi legal sekali je, tapi lepas tu diorang dah fed up, dah serik dengan perkahwinan, diorang tukar pasangan tu je lah. So itu jawapan dia. Nak jawab Hani Madu punya soalan. Pernah mention dah sebelum ni, dia anak tunggal, mak mentua anak tunggal, pak mentua anak tunggal. Okey, kalau orang Melayu hari raya balik kampung, encik balik kampung juga ke Christmas, tak balik kampung apa ke benda, mak dia kat sebelah rumah aja. Kelakar. Macam anak-anak dia lah, anak-anak dia yang lain 2 orang tu ya balik kampung lah, kesidanya balik rumah mak dia atau balik rumah bapak dia. Tapi itu kesedia balik kampung ke? Tak ada pula term kat si balik kampung. Yelah kot balik kampung tu anak dia yang lain tu, bukan dengan anak-anak aku tu, yelah balik kampung. Kalau macam laki aku ni tak ada term sebalik kampung ni, tak ada. Sebab mak dia mak bapak dia kat sebelah rumah je kot. Saudara mara tak ada. Tak campur saudara mara. So tak ada balik kampung. Balik kat rumah sebelah je. Ini satu soalan yang harus dikena pelangkong. Si Fikri Izzuan tanya, soalan saya, bila suami tu nak kahwin lagi satu? Kalau lelaki Melayu ni kan, hok tu je dia fikir bila nak kahwin lagi satu. Tak ada benda lain fikir ke? Contohnya menjaga nafkah isteri dan anak-anak ke, macam mana nak menaikkan martabat isteri dan anak-anak. Itu benda kita kena fikir dulu. Adakah fikir bila nak kahwin lagi satu? Ni soalan satu yang nak kena hempuk dengan aku ni. Ini
daripada Muhammad Nasir aka Kaya Kuti. What is your secret that your third wife made you stay with her? Itu kena tanya suamiku. Tapi it's more to what made me stay with him. Sebab aku banyak kali nak tinggalkan dia tau, okay? Tapi sebab ada rasa sayang lagi kan. Pernah diduga juga. Tak tahu nak cakap. Tunggulah dia jawab sendiri. Tapi you all tanya soalan-soalan tu, dia akan won't take it seriously. Dia akan ketawa-ketawakan jawapan dan memberikan jawapan yang melalut-lalut adalah. So, sabar je lah korang tunggu jawapan daripada dia ya. Tapi itulah. Tak tahu nak cakap. Kelakar je aku baca soalan-soalan kat sini. So you all semua yang meletakkan soalan pada community dekat channelku tu nanti, insya-Allah suamiku akan jawab. Weekend ni kami akan cuba untuk buat video dia jawab tu, tapi do not expect him untuk jawab serius sebab dia bukan seorang yang serius. Dia suka berlawak. So ada benda yang kalau dia jawab tu you all jangan percaya bulat-bulat dia. Contohnya orang tanya macam mana you boleh kahwin dengan wife you, dia akan jawab dia bagi unta kat kat my father, bagi unta kat my father untuk exchange aku dengan unta tu. Itu jawapan dia. So dia akan bagi jawapan-jawapan macam ni yang tidak serius. So ada certain things tu jangan ambil serius ya dengan apa yang dia cakap sebab itunya tak betul. Dia tak boleh jawab soalan dengan seriusnya. Aku pun tak tahu kenapa. Okey, ni daripada Lance Farm. Waalaikumsalam. No, suami akak tak kerja dengan editing video untuk stesen TV. Dia ada his own production house. Sekarang ni slow sikit. Otherwise, dia ada buat macam biasanya kerja dia ni ialah dia bekerja untuk orang akan contact dia. For example, ada exhibition ke atau conference ke, video conference ke, orang akan panggil dia untuk buat shooting. So, dia akan shoot dengan dia. Dia ada a lot of cameras. So, ada staff juga yang dia ambil part-time staff yang akan kerja dia bila dia ada big deal macam ni. Jadi basically orang dia buat ni bukanlah buat film lah ya. So jadi basically dia production house dia adalah buat untuk video conference ke, kalau ada orang nak buat exhibition ke panggil dia untuk filmkan ke, dan dia juga pernah buat short film untuk company dan individual yang nak promotekan diorang punya company ke atau produk ke atau brand. So dia macam tu. Dia tidak buat untuk TV. TV ni, diorang ada kroni-kroni diorang sendiri tau. It's not easy untuk dapat deal. Sama juga macam kat Malaysia lah. Ada kroni-kroni dan kena ada orang dalam. So, it's not that easy. So, my husband is more to independent punya company yang sendiri buat. Sudah aku dengan mak mentua aku. Kami nak pergi dentist. Jadi, mak mentua aku pun sama dan aku pun sama. So, pergi sama-sama. So, dah aku di dentist. Tunggu turn. How I hate to go to the dentist each time. Tapi tiap-tiap tahun dah aku kena pergi. Memang dah aku make sure pergi untuk jaga gigi. Jadinya tunggu turn lah. Hari ni basically dia just nak ambil, I don't know how do you call it, macam kena ada second appointment. Hari ni dia just nak ambil macam mana not to say scan bentuk gigi tu sebab nak buat filler. I don't know is it called filler. It doesn't call any more tampal, you know. Sebab akak tak ada masalah. So just nak build balik gigi tu. So diorang bubuh like a filler yang akan cost me satu gigi €400. Oh sedihnya. Nak jaga giginya pasal kan. Itulah, tak apalah. Gigi adalah satu investment. Tak ada gigi nanti muka macam tua kot. I cannot. Buat video je. Dia pun nak buat video. Okay, semua. Dah aku baru balik daripada dentist. Alexa, switch off the TV. Yes. Okay, dah aku baru balik daripada dentist. Jadi, sekarang nak masuk pukul 6 petang. Ya Allah, ya Tuhan, dia ni atas meja. Okay, jadinya dah aku kena prepare dinner untuk malam ni. Nak buat awal, like that I can relax to my editing. Tapi nak settlekan anak-anak dulu. So basically dah aku nak buat macam ala-ala, macam mana nak cakap. Fish tart or you call it. Okay, kita cuba lagi. Dah aku nak buat tart. Tart atau pie.
nak cakap tart atau pie. Fish, sardine pie, or you call it sardine tart, whatever you call it, suka hati lah. Tapi itulah dinnerku malam ni, sangat simple. Guna pastry, ready-made pastry. Budak ni masalahnya, dia dah makan, tapi dia nampak mak dia nak masak dan tu dia masih lapar. So basically macam ni guna. Jadi since dia round, dah aku nak potong lah half like this. Tu siapa? On tu siapa? So kita potong macam ni. Hey, Allahu Akbar, dah ada kesan coklat. So, macam ni lah ya. So, basically nak potong berapa yang dah aku boleh. Rasanya dah aku nak potong 8. Lepas tu letak sardin yang dalam tin tu je tau. Sardin tu kita lembik-lembik kan. Bukan lembik-lembik kan. Kita penyek-penyekkan. Orang kata jangan buat, dia tetap buat juga. Lepas tu kita letaklah sardin tu. Lepas tu kita roll lah dia. Dan bakar dalam oven. Very simple dinner. Sebab aku pun tengah kebas-kebas kena bius ni gigi. Jadi I cannot eat that much. Just buat simple dinner. Budak ni dia sudah lapar. Jangan usik, mama cakap. Kenapa mesti nak usik? Dah kata jangan usik kan. Okay then. Ini adalah sardin dia. Sardin dalam tin lah. Kita pakai sardin dalam tin je you all. Sempoi ni dinner. Kita tak perlu makan heavy-heavy. Ini pun dah kira bukanlah meal yang healthy yo. Masalah ni yang menengok ni dah ada kat sini, yang menengok tunggu masa nak mencepuk. Hai. Dan kita roll lah dia. Kita roll pandai-pandai lah tutup. So I will do like this. Dan pusingkan dia. Macam ala-ala kita buat croissant lah jadinya macam tu. Nampak dah jadi macam gula-gula pun ya juga. Macam ni je basically. Ni ya. Tak apalah, rupanya tidak cantik, yang penting ni dia sedap. Gitu. Me. Hello? Don't touch. I remember how we do croissant. Kamu buat kerja sekolah dulu. Kali ni dah aku nak tutup macam ni. And then tutup macam ni. And then kita roll it. Ni cantik sikit rupa dia. Okay. Nampak ke tidak dalam video ni? No! Ini budak ni. Mana tu Syifa? Tu Syifa. Marilah kita roll lagi satu. Macam tak cukup dah punya sardin ni. Maknanya sebab tak cukup, kita buat cotek lah sardin ni. Macam tak cukup dah jatuh atas meja pun aku nak ambil. Siapa usik? Hey. Kalau tak cukup, kita boleh buat dengan cheese. Macam tu. Arrête ce bruit lah. Arrête. Tu dia dah siap untuk yang ketiga. Now, kita buat. Aku kena jauhkan daripada budak ni. Sebab budak montel ni dia nak usik. Ya. Adik boleh tengok je, dia jangan usik. Mak Tara dah tengah kebas ni. Tengah kebas. Bius tak dia lagi. There you go. Siap. Next. Syifa nyanyi sikit, jangan nyanyi. La 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 la. Macam mana? Rub your tummy. 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 Jangan usik, mama kata jangan usik. Dia usik juga. No, don't touch. Mama kata jangan usik, dia usik juga Sini sikit dia tak nampak orang kecil lah. Mama saja dia letak. Push back your chair. No, not that one touch. Okay, understood.
lagu apa? Macam I'll take you dancing. Mommy, thank you for buying this pen. I mean, it was abang Baya. Hah? It's so pretty, this pen. There you go. It's so cute. Okey, tu dia sardine roll dah siap. Sardine roll dah siap. Tu dia. So itu je lah dinner kami malam ni. Aku malas nak masak. Et ben voilà, Adam s'est barré, hein, comme d'habitude. Il était censé s'en occuper, mais en fait, non, surtout pas. Il est juste venu manger tout ce qu'il a vu, puis il est reparti, en fait. Donc merci Adam, hein, c'est vraiment sympa, Adam. Il y en a encore ? Jamais tu te calmes en fait. Hein? Ouais, t'as bu ta bibine, y a plus rien à boire, c'est ça? Pourquoi tu changes la chaîne, Anna? Pourquoi t'as changé la chaîne? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.